Yang nak tahu, tanya orang yang selalu ada. Sebab apa digunakan perkataan kami di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kami yang menurunkan az-zikr, Quran. Quran banyak nama, salah satu di dalam Al-Quran nama dia ialah az-zikr. Wa innahu lahafizun. Dan kami yang akan jaga dia. Kami yang akan jaga dia. Kan kita apa? Kalau di Malaysia, di negara kita orang yang hafaz Quran kita panggil hafiz ya. Hafiz ni orang yang jaga. Itu maksudnya. Cuma saya sebut itu kalau kita tengok pada ulama muktabar yang ada gelaran hafiz, dia bukan maksudkan dia hafal Quran. Dia maksudnya dia adalah ulama hadis. Tentu tuan-tuan baca, tuan-tuan kalau baca kitab-kitab, tuan-tuan tengok Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Qayyim, Al-Hafiz Ibn Kathir, itu semua ulama hadis. Kalau tengok nama Al-Hafiz di depan, dia ulama hadis. Di Malaysia, Hafiz ni ramai. Orang yang hafal Quran kita panggil Hafiz. Kalau kadang-kadang bila sembang dengan Syekh Sultan, dia pernah belajar di Malaysia. Dia kata ramai guru-gurunya di Malaysia ni pakar-pakar hadis. Jadi kalau dari peringkat antarabangsa, Al-Hafiz ni pakar hadis. Nah, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan jaga dia. Dia akan jaga Quran. Nah, kita nak faham Quran ni, boleh tak kita baca itu kita faham seorang-seorang ni? Tak boleh. Nak faham Quran kena faham. Nak faham Quran kena faham. Kalau kita baca Ibn Kathir, sebab apa kita orang-orang selalu sarankan kepada kita baca tafsir Ibn Kathir? Kerana Ibn Kathir tadi ulama hadis, dan dia tafsirkan ayat Quran, setiap ayat dia tafsirkan melalui konteks yang diturunkan, apa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Hadis menerangkan tentang Quran. Jadi kita tak boleh faham Quran saja, kita juga kena tahu hadis. One cannot do without the other. Dia kena ada sekali. Sebab apa? Di dalam Al-Quran juga, di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl lepas dengan surah Al-Hijr tadi. Al-Hijr surah nombor 15, An-Nahl surah nombor 16 ayat 44. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa anzalna ilaika dzikr. Dan kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran. Dan dia kata litubayyina lahu linnas, supaya kamu menerangkan kepada manusia dengan jelas. Maknanya Nabi turun Quran, dia akan terangkan apa yang dia terangkan dalam bentuk, dia terangkan Quran dalam bentuk hadis Nabi SAW. Sebab tu para ulama tafsir mengatakan ayat itu merujuk pada kita ni tak cukup dengan Quran, mesti ada hadis, mesti ada penerangan daripada Nabi SAW. Dan kalau kita tengok contoh mudah sudah di dalam Al-Quran Al-Karim, banyak contohlah, tapi salah satu yang paling mudah ialah Al-Quran menyuruh kita solat, menggalakkan kita solat, menyarankan kita solat, mewajibkan kita solat. Ada tak di dalam Al-Quran kaifiat solat? Kaifiat solat yang ada dalam Quran yang kita boleh jumpa pun ialah rukuk. Ada. Yang ada di dalam Al-Quran umum. Tapi kaifiat macam mana daripada mula apa semua mesti datang daripada hadis Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Dia tak kata sembahyanglah kamu seperti mana Allah suruh. No. Sebab dalam Quran tidak ada penjelasan. Dijelaskan melalui hadis Nabi SAW. Banyaklah contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita tak boleh nak bergantung pada ayat saja, mesti datang penerangan daripada hadis Nabi SAW. Dan dalam Quran, saya selalu sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah tak sebut, Allah larang kita sebut kata ra'ina. Ra'ina ni dalam bahasa Arab, bila kita mengajak orang kepada Islam, berdakwah, ra'ina, come. Dia tak pergi guna perkataan itu.
dia suruh guna perkataan undurna. Sama maksud. Tapi kalau kita tak tahu hadis, konteks diturunkan ayat itu, kita kata sampai sekarang tak boleh guna perkataan ra'ina ni. Sedangkan ayat itu diturunkan konteks pada masa itu. Orang-orang Yahudi dia twist perkataan tu ra'ina tadi supaya menjadi perkataan yang maksud memaki orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan ayat kata guna perkataan undurna. Jadi itu yang salah satu contoh lagi yang kita tak boleh faham Quran tanpa pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ni juga saya pernah sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sini muda-muda saya zaman saya Kod 19 ni terkenal lah. Ya, tuan-tuan mungkin ada yang pernah baca berkenaan dengan Kod 19. Orang yang mengemukakan teori berkenaan dengan Kod 19 tu, masalah dia ialah dia berpandukan kepada Quran saja tanpa pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diputar belitkan ayat Quran sampai sesat. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Menyesatkan orang lain. Jadi tak boleh kita tafsir Al-Quran tanpa kita memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut tadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Quran. Wa inna nahnu tadi inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Dia jaga Quran dalam masa yang sama. Untuk dia jaga Quran, dia juga mesti jaga apa? Mesti jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takdir Allah, hadis Nabi ni dijaga dengan begitu teliti di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman selepas itu, selepas sahabat Nabi, zaman siapa? Tabi'in. Selepas tabi'in, atba' tabi'in. Atba' tabi'in. Saya selalu sebut tiga kurun ini. Kurun sahabat itu kurun Nabi ya. Selepas itu dan selepas itu, sebab dalam hadis Nabi kata 3 kurun ini adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. 3 kurun inilah. Dan kita selalu sebut di sini dalam kuliah akidah kita bila disebut berkenaan dengan akidah 3 kurun inilah. Kita berbalik kepada pegangan akidah golongan 3 kurun inilah yang masih itu tidak tercemar lagi. Dan sebab itu sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak kalau tuan-tuan baca dalam internet, gerakan untuk kita kembali kepada salafus salih, golongan terdahulu yang soleh. Golongan terdahulu yang soleh. Kembali kepada pemahaman Islam, akidah dan ibadah seperti mana yang dipahami oleh 3 generasi awal ini, yang diberi pujian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, itu Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ilmu hadis ini saya selalu sebut. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, Nabi sebut, tempahlah tempat duduk dia dalam neraka. Bersabit daripada ayat-ayat Al-Quran tadi dan hadis yang saya baru sebutkan tadi, para ulama bertugas lumus memastikan hadis daripada Nabi ini terjaga, disaringkan yang mana yang sahih, yang mana yang hasan, yang mana yang dhaif, yang mana yang maudhu', palsu. Okey. Hari ini kita nak tengok secara sekali lalu sekali lalu berkenaan dengan hadis sahih sahaja malam ni. Hadis sahih saja. Hadis hasan dan dhaif kita tengok hari lain. Ada yang maudhu' saya tengok. Sini kita tak boleh secara tentang timur. Okey, itu hadis. Saya sebut tadi disiplin kita mesti Quran, Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga usaha para sahabat berkenaan dengan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Okey. Zaman sahabat kalau siapa bawa berita kena bersumpah. Kalau Nabi dah tak ada, dia kena bersumpah. Ataupun dia bawa saksi seorang. Contohnya pada zaman Umar, bila orang sahabat lain datang kepada dia, cerita Nabi sebut sekian-sekian ataupun buat sekian-sekian, dia suruh bersumpah dulu. Kalau tidak pun, dia kata masa itu ada siapa lagi? Ada sahabat mana lagi?
Si fulan yang bawa berita kata ada Abu Hurairah ada.